Menteri minta tangga batu sikit. Baik, saya setuju dengan pandangan Menteri itu, saya rasa bagus. Cuma kalau kita bercakap soal big player dalam industri getah ni macam Sam Dabi, Kuala Lumpur, Kepong dan sebagainya, mereka sekarang telah trim down daripada getah, mereka berubah kepada kelapa sawit. Jadi macam mana mereka nak bantu pekebun kecil? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya maksud saya tu big player ni adalah big player yang terlibat secara midstream dan downstream. Sebab mereka ni midstream dan downstream ini mereka import 1 tahun 1 juta metrik tan. Tetapi kalau kita boleh bawa mereka ke upstream, sebab upstream ni banyak dikendalikan 93% oleh smallholders. Jadi kalau kita bawa mereka ini melihat bagaimana dia takbir 93% punya production ini daripada smallholder kita ni. Jadi dia terlibat secara langsung. Jadi regardless of price getah kita ini, dia akan bayar dengan bayaran yang tetap supaya getah itu akan masuk dalam dunia midstream dan juga downstream. Mereka perlukan getah itu, kalau tidak kilang tak boleh beroperasi. Jadi kita deal dengan orang yang buat midstream, fokus only midstream dan downstream. Jadi kalau kita tengok isu ni, pekebun kecil, dia kalau tengok harga getah murah, dia tak pergi toreh lah. Dia simpan lah dia punya susu getah kat pokok. Tetapi kelapa sawit lain. Kelapa sawit ni buah masak you kena toreh. Kalau tak toreh dah tak boleh pakai. Sebab tu kalau kita boleh bawa midstream dan upstream ni, bersama-sama terlibat mengendalikan upstream ni, jadi dia akan kurangkan import getah yang diambil daripada Vietnam, daripada Thailand, daripada Ivory Coast. Dia boleh gunakan 420,000 hektar ini. Saya punya calculation, kalau dapat 1.5 tan, dia boleh menghasilkan 630,000 metrik tan. Jadi sudah tentu kita akan kurangkan import kita. Okey. Jadi apakah usaha-usaha yang dilakukan supaya perkara ini dapat diatasi, terutamanya kita kata melibatkan orang muda untuk sama-sama menjadi penoreh getah yang bertenaga dan mendapat pendapatan yang lumayan. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Kita nak, kalau boleh bawa private sector datang menjadi the buyer for anything yang kita produce, apa yang kita toreh ini keluar saja bayar regardless of the price. Sebab mereka ni mendapat pendapatan tetap. Kita nak suruh mereka dapat pendapatan tetap. Di mana dia menoreh itu sebagai kerja. Dia bukan kira pasal harga. Sebab harga ni dipikir oleh pemain-pemain industri. Sebab kalau tak ada getah ni, pemain industri ni masih mengimport. Jadi kalau harga getah dunia, katakan RM5 atau RM7 1 kilo. Di Vietnam dengan di Thailand pun sama juga. Dia isu dia tak menoreh. Dia tak menoreh kerana bila rendah dia tak toreh, bila tinggi baru dia toreh. Jadi kita nak menyelesaikan isu ni, sebab bila tak ada getah, mereka akan import. Tapi kalau getah tu consistently ada dalam negara kita, maka kita akan dapat mengurangkan import. Jadi nak jawab pertanyaan Yang Berhormat tadi, ialah kita cuba nak consolidate supaya pemain-pemain industri ini, dia akan lebih suka tengok kalau saiz dia besar. Contoh kalau dia pemain midstream, dia mendapat 10,000 hektar, dia akan ambil dia sebagai macam kontrak dengan dia. Ataupun 15,000 hektar, 20,000 hektar. That's yang kita nak cuba usahakan. Kalau kita dapat buat macam ladang-ladang kelapa sawit yang dikendalikan oleh syarikat-syarikat besar ni, selalunya dia akan sediakan rumah yang elok, tempat tinggal yang selesa. Tapi kalau kita ada 3 hektar saja, dia susah nak buat. Sebab tu saya cakap kalau kita boleh consolidate pekebun-pekebun kecil ni yang memang dah tak toreh dah, dia langsung tak dapat apa. Jadi kalau kita boleh bawa pemain-pemain ni, datang jumpa mereka ni, satukan mereka, jadi dia akan dapat juga hasilnya. Kalau dia tidak ada orang nak menoreh, syarikat-syarikat ini akan bawa penoreh-penoreh dan digaji penoreh-penoreh ini macam mana kita gajikan pekebun-pekebun kelapa sawit ini, maka mereka akan dapat hasil keluar daripadanya, dan daripada situ baru boleh kita kurangkan kita punya import. Dan ini kita akan galakkan kepada anak-anak muda. Kalau yang tak suka dapat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kita boleh bawa dia sebagai pekerja tetap dalam ladang getah yang sentiasa hari-hari boleh turun. Sebab tu kalau kita cuma ada 3 hektar, sebab tu dia tak ada economic scale. Tapi kalau kita boleh consolidate ni 10,000 hektar, kemudian kita panggil anak muda ni harvest, pay them a fixed salary, and then the midstream and downstream will take this product, dan kita make sure kita control import. The government will control import. Sekarang government tak boleh control import. Kalau kita control import, kilang akan tutup sebab tak ada feedstock. Natural rubber tak ada. Jadi kita nak kena manage benda ni, ialah supaya jangan biarkan 420,000 ni hektar ini dia terbiar begitu saja.